sejahtera. Nama saya Lee Wai Kiong, nombor matrik pelajar 277123 daripada Khusus Kenenggaraan Malaysia UUM. Sekarang saya ingin mengkongsikan sebar sedikit tentang jenis-jenis mahkamah di Malaysia bawah Bab 8, iaitu struktur pentadbiran kerajaan Malaysia. Sebagai warga negara Malaysia, kita memang jelas bahawa sejak asalnya, mahkamah di negara kita hanya dibahagikan kepada dua, iaitu Mahkamah Awam dan Mahkamah Khas. Untuk kedua-dua kategori ini pula, di dalamnya merangkumi beberapa mahkamah yang memainkan peranan yang berbeza. Marilah kita lihat bersama-sama dengan selanjutnya. Yang pertama, Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan ditubuhkan di bawah Perkara 121 Fasa 2 Perlembagaan Persekutuan. Sebelum 24 Jun 1994, Mahkamah Persekutuan dikenalikan sebagai Mahkamah Agung. Untuk pengetahuan anda, Mahkamah Persekutuan merupakan mahkamah tertinggi dan mahkamah terakhir untuk membuat rayuan di Malaysia. Dari segi bidang kuasa Mahkamah Persekutuan, bidang kuasa asalnya adalah menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh Parlimen atau Badan Perundangan Negeri. Mahkamah Persekutuan juga mempunyai kuasa untuk mendengar rayuan daripada Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Selain itu, Mahkamah Persekutuan juga bertanggungjawab sebagai penyemak, iaitu dengan memutuskan soal berbangkit di mahkamah, kesan daripada mana-mana peruntukan perlembagaan persekutuan. Dan akhirnya, Mahkamah Persekutuan juga berperanan sebagai penasihat, iaitu menjadi rujukan kepada Yang di-Pertuan Agong YDPA untuk pendapat atau nasihat mengenai kesan peruntukan perlembagaan. Mahkamah yang kedua adalah Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan ditubuhkan di bawah Akta Mahkamah Rayuan 1994. Bidang kuasanya adalah memutuskan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang berkaitan dengan kes jenayah dan kes sivil, dan apa-apa bidang kuasa lain yang diberikan oleh atau di bawah Undang-Undang Persekutuan. Seterusnya adalah Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi dibahagikan kepada Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi kedua-dua tempat adalah setara. Mahkamah Tinggi diasaskan pada tahun 1957 menurut Perkara 121 Fasa 1 Perlembagaan Persekutuan. Dalam konteks bidang kuasa, Mahkamah Tinggi mempunyai hak untuk mendengar kes jenayah yang melibatkan hukuman mati, sementara mendengar dan memutuskan kesemua kes sivil yang melebihi bidang kuasa Mahkamah Rendah, iaitu melibatkan jumlah melebihi 1 juta. Pada masa yang sama, Mahkamah Tinggi juga mempunyai hak untuk mendengar rayuan jenayah dan sivil daripada Mahkamah Session dan Magistrat. Selepas memahami Mahkamah Atasan, marilah kita lihat juga Mahkamah Bawahan yang terdapat di Malaysia. Mahkamah Sessions merupakan mahkamah tertinggi di kalangan Mahkamah Rendah atau dikenalikan sebagai Mahkamah Bawahan. Ianya juga sama dengan Mahkamah Session Suku di England. Mahkamah Sessions berkuasa untuk mendengar semua kes sivil di mana jumlah tuntutan melebihi 100 juta tetapi tidak melebihi 1000 juta. Pada masa yang sama, semua kes jenayah kecuali kes-kes yang boleh disabitkan dengan kesalahan dijatuhkan hukuman mati. Mahkamah Magistrat dibahagikan kepada kelas pertama dan kelas kedua. Bidang kuasa kelas pertama adalah lebih tinggi daripada bidang kuasa kelas kedua. Mahkamah Magistrat kelas kedua biasanya tidak dilantik. Oleh itu, marilah kita fokus kepada Mahkamah Magistrat kelas pertama. Mahkamah Magistrat kelas pertama berhak untuk mendengar kes sivil yang jumlah tuntutannya tidak melebihi 100,000. Pada masa yang sama, mendengar kes jenayah yang diperuntukkan oleh undang-undang adalah hukuman sahaja atau tempoh pemenjaraan kurang daripada 10 tahun. Antara hukuman yang boleh dijatuhkan oleh Mahkamah Magistrat adalah hukuman penjara kurang daripada 5 tahun, hukuman denda kurang daripada 10,000 dan hukuman sebatan kurang daripada 12 sebatan. Seterusnya, marilah kita lihat Mahkamah Awam yang terendah, iaitu Mahkamah Penghulu.
Mahkamah Penghulu merupakan mahkamah yang hanya terdapat di Semenanjung Malaysia. Bidang kuasa Mahkamah Penghulu adalah untuk membicarakan semua kes sivil yang tuntutannya tidak melebihi RM50. Sementara mendengar kes jenayah yang denda maksimumnya RM25. Selepas mengenai mahkamah-mahkamah awam, marilah kita lihat juga mahkamah-mahkamah khas yang terdapat di Malaysia. Mahkamah khas yang pertama adalah Mahkamah Khas Raja-Raja. Mahkamah Khas Raja-Raja membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong atau Sultan dan Raja atas sifat peribadinya. Bidang kuasa Mahkamah Khas Raja-Raja adalah sama seperti mahkamah awam yang lain. Keputusan penghakiman adalah muktamad dan tidak boleh dicabar. Semua pembicaraan di mahkamah ini perlu mendapat persetujuan daripada Peguam Negara. Di samping itu, Mahkamah Syariah juga tertakluk di bawah Mahkamah Khas. Mahkamah Syariah ditubuhkan mengikut enakmen Undang-Undang Pentadbiran Islam negeri masing-masing. Bidang kuasanya adalah sempit, hanya membicarakan kes yang berkaitan dengan orang Islam dengan peruntukan seperti denda tidak melebihi RM5,000 atau 3 tahun penjara atau hukuman rotan tidak melebihi 6 kali sebatan. Seterusnya adalah Mahkamah Kanak-Kanak atau dikenali sebagai Mahkamah Juwana. Mahkamah Kanak-Kanak ditubuhkan di bawah Akta Mahkamah Juwana 1947. Menurut akta tersebut, kanak-kanak merujuk kepada mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun. Perkataan hukuman dan denda tidak digunakan dalam mahkamah ini. Tindakan yang dikenakan kepada pesalah adalah pemulihan dan bukan dihukum. Selain itu, pembicaraan tidak terbuka kepada orang ramai dan kesalahan pesalah tidak dicatat untuk melindungi pesalah daripada publicity. Mahkamah khas yang keempat ialah Mahkamah Tentera. Mahkamah Tentera ditubuhkan untuk mengendali masalah disiplin dalam Angkatan Tentera Malaysia. Namun, Mahkamah Tentera tidak mempunyai kuasa untuk mengadili kes jenayah atau kesilahan sivil yang melibatkan para pegawai tentera. Jenis kesalahan yang dibicarakan di mahkamah ini hanya merangkumi mengingkari perintah pihak atasan, tidak menghadiri bekerja dan salah guna kuasa. Di Sabah dan Sarawak pula terdapat mahkamah khas, iaitu Mahkamah Bumi Putera atau dikenali sebagai Mahkamah Anak Negeri untuk mentadbir undang-undang adat di Sabah dan Sarawak. Bidang kuasa mahkamah tersebut adalah untuk mengendalikan kes-kes pelanggaran adat seperti adat keagamaan, pemilikan tanah dan perkahwinan. Untuk mengendalikan kes pembuangan pekerja oleh majikan, Mahkamah Perusahaan telah ditubuhkan. Proses-proses penyelesaian kes pembuangan pekerja adalah seperti rundingan terus antara pihak majikan dengan pekerja. Seterusnya rundingan damai kelolaan Jabatan Perhubungan Perusahaan. Seterusnya merujuk kes kepada Menteri Sumber Manusia dan akhirnya perbicaraan kes yang dirujuk di Mahkamah Perusahaan. Mahkamah yang terakhir iaitu Mahkamah Buruh. Mahkamah Buruh dilaksanakan oleh Jabatan Tenaga Kerja untuk menyelesaikan tuntutan atau pertikaian antara pekerja dengan majikan. Contoh kesnya adalah tuntutan gaji. Mahkamah Buruh berhak untuk mendengar dan memutuskan kes tuntutan yang amaunnya tidak terhad. Berikut adalah perkongsian daripada saya tentang jenis-jenis mahkamah di Malaysia. Sebelum mengakhiri perkongsian saya ini, saya ingin mohon ampun maaf sekiranya terdapat silapan sepanjang perkongsian saya ini. Sekian, terima kasih.